Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid semua, bersama Cikgu Ayu dalam channel Ayu Mas untuk mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tahun 5. Murid-murid sekalian, kita berada di unit 2 iaitu kehidupan haiwan untuk bahagian yang ketiga. Pada bahagian ni kita akan mempelajari tentang menerangkan proses sekitar menerangkan proses sekitar hidup haiwan. Haiwan apa? Kena tengok sekitar hidup haiwan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mula belajar. Murid-murid berikan tumpuan. Untuk itu, jom kita mulakan. Baik murid-murid, untuk yang pertama sekali kita nak belajar tentang kitar hidup haiwan. Hari ini kita nak belajar tentang kitar hidup haiwan. Ada haiwan apa rasanya? Baik, yang pertama kita kenali dulu apa itu kitar hidup haiwan. Kitar hidup haiwan adalah peringkat pertumbuhan yang berlaku bagi haiwan. Haiwan ni dia ada pertumbuhan sama juga macam manusia. Kita lahir, kita jadi baby, kita jadi kanak-kanak, besar sikit badan kita, jadi remaja, dewasa dan seterusnya. Macam tu juga haiwan. Ada peringkat pertumbuhan yang haiwan perlu lalui. Baik, yang kedua, kitar hidup haiwan juga adalah haiwan akan berubah dari segi saiz dan bentuk semasa proses ini. Untuk peringkat pertumbuhan, saiz akan berbeza. Dari haiwan kecil ataupun jadi anak sampailah haiwan dewasa. Saiz dia pun akan berubah. Bentuk pun akan berubah. Setiap haiwan mempunyai perbezaan dari segi saiz, bentuk yang berbeza-beza. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam tajuk kitar hidup haiwan. Okey, kita akan lihat kitar hidup kucing. Siapa suka kucing? Cikgu pun suka kucing. Okey, kitar hidup kucing. Kita tengok yang pertama. Kucing akan lahir daripada ibu kucing. Ini gambar kucing yang baru lahir. Kecil dan comel. Mata pun susah nak buka lagi sebab baru saja lahir. Seterusnya, kucing akan menjadi anak kucing. Anak kucing ni dah besar sikit lah daripada kucing yang baru lahir. Tapi dia kecil lagi kan. Comel je. Okey. Setelah menjadi anak kucing, seterusnya kucing akan menjadi kucing yang dewasa. Pada tahap kucing dewasa ni, waktu inilah kucing akan mengawan, bergerak, mencari makanan lebih pantas, dah boleh berdikari. Okey. Kucing dewasa juga akan mengawan, dan untuk kucing betina seterusnya akan melahirkan anak semula. Jadi lahirlah anak kucing. Kitar ini akan berterusan dari setiap masa. Okey, ini adalah kitar hidup kucing. Seterusnya murid-murid, kita akan lihat kitar hidup rama-rama. Okey, siapa pernah nampak rama-rama? Kalau perasan dekat dalam latar belakang gambar ni, background ni ada rama-rama sedang terbang ni dekat pokok bunga. Macam mana rama-rama ni boleh hidup? Macam mana kitar hidup dia? Jom kita tengok. Okey, kitar hidup rama-rama bermula dari peringkat yang pertama iaitu telur. Cuba tengok dalam video ni.
Ada ibu rama-rama keluarkan telur ni, nampak telur dia setitik telur. Okey, rama-rama bertelur di kawasan berhampiran sumber makanan. Okey, peringkat pertama ni rama-rama akan bertelur di kawasan berhampiran sumber makanan. Contohnya seperti pada daun, batang, dekat batang pokok tu. Jadi ada daun sumber makanan untuk rama-rama. Okey. Jadi tengok ni. Macam nilah telur dia. Telur sangat kecil, bujur atau berbentuk silinder. Telur rama-rama ni bentuk dia macam silinder. Silinder tu macam apa ya? Macam botol. Botol air tu. Dia panjang berbentuk bujur. Sangat kecil tau. Okey. Seterusnya berlaku peringkat yang kedua iaitu larva. Apa itu larva? Larva ni adalah telur yang menetas. Dari telur dari rama-rama keluarkan telur tadi, telur tu akan menetas dan keluar anak rama-rama. Tapi perasan tak? Tengok ni, bentuk anak rama-rama tak sama dengan ibunya. Kalau tengok bentuk rama-rama tadi dia ada kepak kan. Cantik warna dia, kembang macam tu. Tapi anak rama-rama, bentuk dia macam ni. Macam mana? Macam ni. Ni bentuk larva. Peringkat kedua. Okey. Larva perlu banyak makan untuk proses tumbesaran. Ia akan menanggalkan kulit sebanyak 4 atau lebih. 4 kali atau lebih. Okey. Tadi dari peringkat telur yang pertama. Ni peringkat kedua dia jadi larva. Larva. Larva ni kita panggil ulat sebenarnya. Istilah biasa ulat. Okey. Nampak bentuk dia ulat. Kalau perasan ada musim-musim tertentu banyak sangat ulat-ulat yang bentuk larva ni. Peringkat kedua rama-rama ni dekat pokok-pokok bunga tengah makan daun. Betul. Rumah cikgu pun ada musim dia. Ulat ni akan serang pokok-pokok bunga. Bukan serang lah. Maksudnya dia akan makan sampai satu pokok tu, daun tu semua habis sebab dia makan. Mengikut fakta juga, larva perlu banyak makan. Dalam keadaan larva ni, peringkat larva ni, anak rama-rama ni perlu makan dengan banyak untuk proses tumbesaran. Sebab tu dia boleh menanggalkan kulit sebanyak 4 ataupun lebih. Supaya apa? Supaya proses tumbesaran tu berjalan dengan baik. Okey. Dah ada 2 peringkat. Peringkat telur yang pertama, peringkat larva dan seterusnya peringkat pupa. Pupa ni apa? Jom kita tengok. Baik, okey. Ini adalah peringkat pupa. Pupa akan tersangkut pada bawah daun dan bentuknya berubah. Okey. Pupa ni, kalau tengok dekat dalam video ni, ulat tu tadi kan, larva dalam bentuk larva, dia akan tergantung pada daun ataupun dia sangkut diri dia dekat batang pokok macam ni. Lepas tu dia sarungkan diri dia menjadi bentuk pupa. Kalau zaman cikgu kecil-kecil dulu, kita panggil kepompong. Tempat dia berehat, beristirahat. Kalau dia dah bungkus badan dia macam ni, seterusnya akan berubah menjadi bentuk macam ni. Ada warna hijau ni pada awalnya akan berubah menjadi lebih berwarna keperang-perangan macam sebelah kiri ni kan. Okey, peringkat ketiga ni, peringkat pupa ni, anak rama-rama akan mengalami transformasi dalaman iaitu tisu-tisu mengalami penggantian. Okey, kalau perasan dalam bentuk larva kan macam ulat ni kan, dia tak ada kepak, tak ada apa. Okey, seterusnya peringkat ketiga ni dia akan berehat di dalam
kepompong ni ataupun dalam bentuk pupa ni, dia tak makan, dia berehat je lah, dia duduk dalam tu sebab untuk mengalami penggantian tisu-tisu badan dia. Sebab tu akan adanya kepak. Sebab dia nak lepas ni dia nak jadi apa? Kita tengok. Lepas ni dia nak jadi rama-rama. Nampak tak? Okey. Ulat yang berehat dekat dalam kepompong tu, dalam bentuk pupa ni tadi, peringkat ketiga, akan menjadi rama-rama. Dia akan keluar daripada pupa, daripada kepompong tu dan menjadi rama-rama. Okey? Okey. Nampak ni? Dia dah jadi rama-rama yang cantik. Tapi, kamu tahu tak? Bila dah menjadi rama-rama ni, dia akan bergerak ke sana, ke sini. Masa dia jadi ulat, dia tak boleh bergerak ataupun terbatas pergerakan dia. Tapi bila dah jadi rama-rama, dia boleh bergerak ke sana, ke sini. Lepas tu dia akan mengawan untuk apa? Untuk teruskan dia punya hayat untuk melahirkan ataupun mengeluarkan telur. Okey. Tapi kalau kamu perasan ataupun fakta yang kamu kena tahu, rama-rama ni jangka hayat dia tak lama. Maksud dia, dia sekejap je hidup. Dah cantik-cantik tapi sekejap je hidup. Sebab fitrah rama-rama. Bila dah jadi rama-rama, dia akan mati. Tapi sebelum mati, dia akan bertelur terlebih dahulu untuk melengkapkan kitar hidup rama-rama seterusnya. Okey. Boleh faham murid-murid? Kita ulang semula. Kitar hidup rama-rama mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat pertama adalah telur. Peringkat kedua akan berubah menjadi larva. Seterusnya, setelah menjadi larva, akan berlaku peringkat ketiga di mana larva tadi bertukar menjadi pupa. Dalam keadaan peringkat ketiga ini, pupa, rama-rama akan berehat di dalam kepompong. Kemudian, tiba masanya akan berlaku peringkat keempat, iaitu dari pupa menjadi rama-rama. Rama-rama akan keluar daripada pupa tersebut dan terhasilnya rama-rama yang cantik. Okey. Baik murid-murid, kita akan lakukan uji ingatan. Okey, kita nak susun semula kitar hidup haiwan di bawah bersama-sama. Untuk itu, kita tengok kitar yang pertama, iaitu kitar hidup kucing. Kitar hidup kucing ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kedua, ketiga. Kalau tengok gambar yang berada di sisi ini, ada gambar anak kucing, kucing dewasa, anak kucing baru lahir. Rasa-rasa mana satu? Pertama. Ya, betul. Anak kucing yang baru lahir adalah peringkat yang pertama dalam kitar hidup kucing. Seterusnya, mana dulu? Untuk peringkat yang kedua. Lepas dia jadi anak kucing baru lahir, kemudian dia jadi anak kucing pandai. Dan seterusnya, bila dia jadi anak kucing, dia makan, makin membesar, jadilah kucing yang dewasa. Okey. Peringkat yang ketiga adalah kucing dewasa. Okey, kalau boleh jawab tahniah cikgu ucapkan. Seterusnya kita lihat kitar hidup rama-rama. Ada 4 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, rasa-rasa apa dia? Larva ke, rama-rama ke, pupa ke ataupun telur? Ya, cikgu dengar ada orang sebut telur. Betul tak telur? Ya, betul. Peringkat pertama untuk kitar hidup rama-rama adalah telur. Kemudian dari telur jadi apa pula? Untuk peringkat yang kedua, apa? Larva. Betul, larva ataupun ulat beruncas. Dan selepas jadi ulat, dia akan jadi apa untuk peringkat ketiga? Ya, jadi pupa. Pupa dia akan berehat dalam pupa dan membentuklah rama-rama untuk peringkat yang
seterusnya. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Jadi kamu telah ingat. Baik murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung sesi pembelajaran. Sebelum itu cikgu nak tanya, adakah murid-murid boleh menerangkan 3 peringkat kitar hidup untuk kucing? Contoh haiwan tadi kan? Yang kedua, adakah murid boleh menerangkan kitar hidup untuk rama-rama dalam 4 peringkat? Kalau murid-murid boleh menerangkan setiap kitar hidup haiwan tersebut, cikgu ucapkan tahniah. Murid-murid telah berjaya mencapai objektif kali ini. Untuk itu, cikgu ucapkan terima kasih menonton dan kita akan jumpa lagi untuk sesi aktiviti kitar hidup rama-rama. Untuk itu, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Ayu Mas dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini. Like dan share. Boleh juga komen di bawah untuk penambahbaikan pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.